saya bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Mansor. Maaf saya, Profesor Dr. Mansor Muhammad Noor, Profesor Kehormat Institut Kajian Etnik kita UKM. Kita nak bercerita bagaimana kita menetapkan ataupun riset semula budaya politik di Malaysia. Prof. Dr. Mansor, apa yang berlaku pada hari ini, apa yang berlaku pada Februari 2020, malah apa yang berlaku pada Mei 2018 menuntut pemerhatian dan juga gambaran yang lebih besar. Ini bukan sekadar peralihan kuasa seorang Perdana Menteri semata-mata. Dalam dua situasi pada Februari dan juga pada Ogos 2021 ini, rakyat tidak terlibat, tidak seperti pilihan raya dahulu. Namun tetapi, bagaimana kita mengenal pasti bahawa budaya politik ini kesinambungan dan juga impaknya di masa-masa akan datang, Prof? Saya rasa perkembangan terkini itu agak baik. Bagi saya, apa yang berlaku ialah kegagalan parti-parti politik. Tak kira pada parti mana, saya rasa sudah bertemu dengan jalan buntu. Dan di antara masalah mereka, kajian saya menunjukkan agak jelas pada 1990 hingga ke 2020 kan. Sebenarnya politicking, sacrificing the national agenda begitu rupa hingga akan sebenarnya memburukkan bukan saja hubungan di antara rakyat kita, tetapi memburukkan juga kemampuan rakyat untuk menegur kerajaan. Karena kalau saya perhati, di antara bendanya, kita kena have a total reset of the political culture, of the political party, of politicking, yang sebenarnya untuk mengangkat agenda, national agenda sebagai trust berpolitik. Apa yang dimaksudkan itu, Prof? Kalau dapat ditelusuri, Prof mengatakan bahawa ada perubahan yang cukup signifikan rakyat Malaysia sejak pertengahan tahun 90-an sehingga ke hari ini. Dan perubahan-perubahan dalam politik, cara rakyat berfikir dan juga menilai politik itu sudah pun berubah berbanding dengan dahulu. Jadi, apa yang berlaku pada hari ini bagaimana? Adakah impaknya kita ketahui pada PRU ke-15 ataupun mengambil tempoh yang lebih lama, Prof? Sebenarnya saya perhati nilai politik sepunya ini sudah terbina. Tetapi apa yang berlaku bila nilai sepunya politik tadi telah mengangkat kepentingan kita panggil good governance, yang menekan accessibility, yang menekan integrity, yang menekan smart partnership di antara kita panggil kerajaan dengan dunia korporat dan civil society, yang menekan development delivery kan, atas dasar keadilan, dasar keterangkuman dalam mengurus kita panggil seimbangan sosial di masyarakat. Dan rakyat sebenarnya mendesak kita panggil libat urus demokrasi ataupun participatory demokrasi. Karena sebenarnya rakyat sebenarnya sudah tidak bermain dengan dimensi etnik, agama dan wilayah. Dan mereka telah berkongsi nilai, mereka telah wujud lebih banyak persamaan dan telah boleh bertekan laku beyond ethnicity dan religion. Jadi saya rasa ini benda-benda yang dah terbina. Yang sebenarnya yang menjadi nilai sepunya, yang sebenarnya bila politik itu menang pilihan raya, mereka mengutamakan politik ras dan etnik, bukan agenda nasional daripada akar umbi masyarakat yang sudah terbina nilai sepunya itu. Maksud Prof, rakyat sudah jauh ke hadapan tetapi parti politik dan juga pemain politik masih lagi menggunakan cara politik yang lama dengan menjual agama, ras dan juga etnisiti serta kewilayahan untuk menjual model politik mereka. Adakah itu yang dimaksud oleh Prof? Yes, betul. Itu dia ada. Bagi saya, apa yang berlaku ialah ahli politik kita mempergunakan etnik agama sebenarnya bukanlah untuk jaga kepentingan agama, budaya, etnik mereka, tetapi kalau kita nampak kenapa mereka ni semuanya terperangkap dengan nak menjadi PM, nak jadi menteri, nak menjadi exco, nak menjadi ahli lembaga. Karena apa yang ada dalam mereka itu sebenarnya bukanlah kita panggil national concern, bukan national agenda, tapi kepentingan peribadi mereka. Tetapi yang mereka gembeling sangat hingga akan menakutkan rakyat-rakyatnya ialah dimensi agama dan
dan etnik. Saya rasa ini benar-benar yang perlu kita angkat supaya kajian dah menunjukkan setiap kali ada pilihan raya, ada kempen pilihan raya, rakyat akan ditakutkan oleh dimensi ini hingga akan keretakan berlaku dalam masyarakat mengikut apa yang dia garis etnik agama tadi. Walhal sebenarnya di akhirnya masyarakat kembali normal yang melihat hubungan dengan mereka is beyond etnik dan agama. Dalam suasana damai, suasana harmoni, suasana yang banyak detik-detik perpaduan yang dikongsi sama mereka. Tapi dalam pada perkara itu, Prof, cerita mengenai menjual agenda politik yang berkaitan dengan agama, bangsa dan juga ethnicity ini lebih mudah dan laku. Walaupun Prof mengatakan bahawa rakyat ditakutkan, tetapi adakah benar rakyat membeli juga kepada ketakutan itu pada pandangan Prof? Kalau begitu, tiada desakan daripada rakyat, ahli politik masih lagi melakukan perkara yang sama, Prof? Dia persoalan dia macam ni. Dia di antara masalah kita ialah kerana masyarakat masih lagi terperangkap dengan bagaimana membebaskan diri mereka daripada kengkaman ahli politik tu. Kerana saya perhati, kerana ahli politik bila mereka bahaskan tentang politik dan masalah masyarakat, yang dia angkat semua masalah masyarakat, tetapi mereka gagal memisah sebenarnya masyarakat tu, masalah tu di mana. Katakan masalah masyarakat India dengan kuih yang haram itu, ataupun tentang sekolah vernacular, sekolah jenis kebangsaan Cina, kan. Jadi kadang-kadang dia diangkat macam ini isu-isu yang melagu-lagukan Melayu, Cina, India ke dalam dusung lah. Sebenarnya tak. Kalau isu kuih, permit nak tanah kubur itu local authority punya governance. Bukan etnik. Punya kan kelemahan local governance tu yang sebenarnya perlu kita selesai, bukan melagukan Melayu, Cina, India ke sana dusung. Sepertilah isu kemiskinan berpanjangan kalangan masyarakat India. Dia bukan persoalan etnik, tetapi ialah development failure dalam menyelesaikan masalah ketidakseimbangan sosial dan masyarakat. Kita tak nafi adalah kalangan kita yang bermain dengan perkauman, dengan racism, dengan hate speech tu, tapi itu satu kumpulan kelompok yang kecil, kita boleh bilang jari berapa orang terlibat. Tetapi yang kadang-kala yang sering diguna walaupun dia jarang berlaku, ya, bila ahli politik bila dia nak dapat undi kita sebelum pilihan raya, dia banyak bakar bukan etnik tau, bukan agama. Dia mencabar negara bangsa tau. Dia mencabar negara bangsa. Jadi yang adalah yang akan pertahankan demi nak jaga sekolah kita lah, bahasa kita semua, maka dia kata kita kena ada multiculturalism. Dia kata kita kena jaga, kita kena pertahan agama kita, maka kena kembali kepada daulat Islamiah, macam-macam benda lah. Bagi saya isu-isu itu sebenarnya rakyat tahu, tetapi seringkali dimanipulasi oleh ahli politik hingga menuduhkan yang lain itu racism, Taliban. Padahal sebenarnya kita jangan sedar. Sebenarnya negara kita ni ada bentuk negara bangsa yang perlu diangkat dan dijadikan payung governance dan development negara. Tapi ini persoalan ahli politik. Kita suka melaga-lagakan dengan kerangka besar, iaitu hantu etnik dan agama. Prof Mansur, kalau hari ini kita melihat pembentukan kabinet baru, kita mencari siapakah Perdana Menteri yang ke-9, di sebalik itu semua, rakyat memerhati daripada jauh kerana proses ini rakyat tidak terlibat sama. Tapi rakyat ada masalah sepunya pada hari ini. Kita bercerita mengenai COVID-19. Rakyat tidak melihat kepada pertentangan dan juga perbezaan warna parti yang ada di kalangan 220 ahli parlimen pada hari ini. Justru, untuk menyelesaikan masalah sepunya ini, bagaimana seorang wakil ataupun seorang bakal Perdana Menteri nanti perlu berjiwa besar untuk memahami, kerana kita melihat ada vacuum dan juga jurang yang begitu jelas antara elit politik dan juga masalah yang perlu diselesaikan oleh rakyat. Nak pergi pilihan raya pun memang tak lama, akan tetapi masalah perlu diselesaikan pada hari ini. Struktur dan juga penyelesaian yang mungkin Prof Mansur boleh dapat
cadangkan kepada bakal Perdana Menteri nanti dan juga gabungan parti-parti politik yang bakal membentuk kabinet nanti, Prof? Kalau saya pertama, mereka yang dinamakan Perdana Menteri dan dicalonkan jadi menteri-menteri, memegang exco, memegang apa bentuk ahli lembaga, kemudian kena sedar. Bila kamu dinamakan dan diberi amanah, bagi saya kamu kena ingat, kamu ni bukan meletakkan agenda peribadi dan parti. Kamu mesti mengangkat agenda nasional sebagai perkara yang macam Zul kata tadi, yang menggusarkan hati kamu, yang menjadi tiang gol kerja kamu, kan? Bukan persoalan parti saya, tender saya, itu bukan isu dia. Bagi saya ini perkenaan asas. Your political conscience must be clear cut. It's about the nation. Itu satu. Dan kedua, saya rasa dan ni political culture ni kita kena pastikan mereka yang menjadi eksekutif, yang diberi jadi cabinet post dan menteri, ingat, you mesti kalau boleh resign from the party. You do not represent a party. You have no political interest. Yours is the nation interest, rakyat interest. Jadi barulah separation of power tu jelas. Sekarang ni you are the executive, tapi you are also the legislative. You juga control the kehakiman. Bagi no, we should have a clear cut dalam kerangka raja pelbagai ni lah. You should have a clear cut separation of power. Executive, you have no political position, no political post, and then you punya legislative, you play your terpanggil a check and balances from your political interest or whatever interest you nak present lah, kan. Parti kehakiman, yes, you don't play with the party politik, you don't play with the government, you don't play with the cabinet, kan. Barulah negara kita akan dapat memastikan sebenarnya the political life yang rakyat nak. Yang rakyat nak very simple lah. We want a stable life, we want ekonomi kita bergerak, kita dapat pekerjaan, kita boleh teruskan kehidupan dalam keadaan bahagia, keadaan makmur, keadaan sejahtera, kan, terbina bangsa Malaysia. Saya rasa benar-benar itu kan penting. Sebab itu saja, dan kita kali ini bila nak bina kabinet, jangan mesti tertakluk dengan political party members. Kenapa? Kita mesti memilih bukan berdasarkan political party members, tetapi berdasar merit, kepakaran dia, kemahiran dia. Tak kira dia ahli parti member ke, dia member parlimen ke, jangan fikir. Bagi saya, we need to put the post pada orang yang pakar bidang, yang mahir bidang, bukan a politician yang sebenarnya tak dididik pun, tak ada kemahiran, tak pengetahuan pun. Jadi apa jadi? Mereka tak pandai akan menguruskan negara yang sebenarnya sekarang bukan satu kampung ni. Kita nak mengurus Malaysia sebagai satu negara besar, negara maritime, negara yang sebenarnya perdagangan dan terlibat dalam international trade, yang sebenarnya bukan setara dengan Melaka. Kita nak membina dan mengurus peradaban Malaysia yang besar. Ini kerangka-kerangka besar yang kita kena ada. Okey, Prof, kalau saya bawakan perkembangan dan juga memberikan perspektif dan juga memberikan rangkuman daripada apa yang berlaku dan juga mutakhirnya pada ketika ini, kami tadi membawakan kenyataan media dan juga sidang media oleh Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, di mana dengan sokongan 114 sokongan daripada ahli Dewan Rakyat ini, daripada perspektif demokrasi perlembagaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mendapat majoriti sokongan di Dewan Rakyat dan kini terserah kepada kebijaksanaan dan juga budi bicara serta kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapakah Perdana Menteri yang ke-9. Sebentar tadi juga kami membawakan kenyataan media oleh pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga menyatakan sokongan Perikatan Nasional sebanyak lebih daripada semua 50 ahli Dewan Rakyat daripada gabungan PN untuk menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tetapi dengan bersyarat, di mana dalam kenyataan media Tan Sri Muhyiddin Yassin, syaratnya ialah Perdana Menteri nanti
nanti ataupun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekiranya dilantik menjadi Perdana Menteri, beliau hendaklah memastikan ahli jemaah menteri yang bakal dilantik nanti adalah bebas daripada pertuduhan jenayah di mahkamah, beramanah dan juga berintegriti dan juga meneruskan amalan menghormati prinsip pengasingan kuasa, melindungi kebebasan badan kehakiman dan menjunjung konsep raja berperlembagaan. Setakat ini kita ketahui apa yang kita ketahui berdasarkan kenyataan media dan juga daripada sidang media yang dilakukan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapat sokongan 114 sokongan daripada ahli Dewan Rakyat dan ini juga terpulang kepada kenyataan rasmi dan juga budi bicara Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri yang ke-9. Prof Mansor masih lagi bersama dengan saya. Prof Mansor, kalau dilihat juga pembaharuan dan juga reformasi institusi itu dilaungkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tapi itu juga gagal untuk dibawakan dan juga kalau dilakukan juga banyak lagi yang boleh ditambah baikkan. Dalam keadaan negara berdepan dengan pandemik, berdepan dengan krisis ekonomi pada ketika ini, mengapa reformasi institusi dan juga penambahbaikan dasar-dasar dan juga tawaran yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat lepas itu perlu diambil kira dan juga perlu dipandang serius oleh bakal Perdana Menteri dan juga oleh kabinetnya nanti? Saya setuju dengan Zul, tetapi bagi saya inilah ruang untuk kita relook bukan saja statement Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini, tapi we need to relook into apa yang PS dulu cadang dia panggil government and institutional reform tu kena jalan juga. Kerana saya perhati apa yang berlaku yang menjadi kemeluk dengan kerajaan PS, sebenarnya kerajaan mengundi dia naik untuk kita panggil mengukuhkan good governance dengan development delivery, tapi apa berlaku mereka nak mengubahkan kita panggil pentarifan bangsa dengan multiculturalism. To me, kita kena sedar multiculturalism dan sebagai satu kaedah membentuk bangsa Malaysia is a failure. Bukan saja Malaysia failure. Amerika failure, Canada failure, Australia failure, German declare failure is dead. Jadi persoalannya kita kena faham. Dan kita nak membentuk naratif reformasi national reform itu sebenarnya untuk memastikan good governance development berjalan dengan terbaik, dengan berkesan. Tapi kalau kita nak membuat naratif negara bangsa baru dengan multiculturalism, maka kita akan berhadapan dengan jalan buntu yang menyebabkan PS itu jatuh. Bagi saya, we need to look into apa kearifan lokal, ilmu kearifan lokal untuk memahami bagaimana negara bangsa dan bangsa Malaysia nak dibina. Barulah kita faham bagaimana nak mengurus payung peradaban bangsa yang mentakrif negara bangsa kita ini. Prof Mansor, diskusi banyak bercerita mengenai bagaimana seorang Perdana Menteri nanti perlu mendapatkan mengusulkan undi percaya di Parlimen kerana kita bercerita daripada sudut kestabilan politik. Namun dalam aspek itu juga kita perlu fahami untuk melakukan itu perlunya ada lapang dada dan juga penglibatan semua pihak dalam pelbagai aspek dalam membuat keputusan. Justru bagaimana reformasi ini daripada segi penggubalan dan juga sebulat suara mengenai Akta Lompat Parti, bercerita mengenai memberikan hak kepada undi 18 kepada mereka yang layak mengundi, kepada beberapa pengagihan kuasa dan juga pengagihan peruntukan yang sama adil kepada semua ahli Dewan Rakyat, itu perlu dijadikan agenda utama. Sekiranya itu dijadikan asas seorang Perdana Menteri dan juga pembentukan kabinetnya nanti, barulah kestabilan politik itu berlaku di masa-masa akan datang beberapa bulan sebelum menuju ke pilihan raya umum ke-15. Pada pandangan Prof, adakah itu terlampau sukar untuk dilakukan nanti? Saya rasa mereka kena lakukan. Sebenarnya mana-mana kerajaan yang akan terbentuk sebenarnya mesti mampu mengurus bukan saja negara bangsa, tetapi bagaimana mengurus kita panggil ruang civic yang membesar, yang terbuka ni, supaya setiap kepentingan masyarakat dapat diurus dengan baik, dengan perancangan yang betul, dengan akta dan dasar-dasarnya. Dan bagi saya ini benar-benar perlu kita lihat.
Macam kita tahu undi 18 tahun sebenarnya bukan dia memerlukan 2/3 persetujuan untuk memindahkan akta-akta parlimen. Jadi ini benda-bendanya. Dan bagi saya kita kena belajar bagaimana Tun Razak menggembelengkan berbagai parti bersama duduk berbincang berlarutan melalui perbincangan mereka hingga lahir satu muafakat nasional baru hingga lahirlah NEP itu. Lahirlah pentakrisan bangsa yang hendak diangkat dalam membina negara bangsa kita ni. Dan bagi saya, we should look into bagaimana pengalaman kejayaan Tun Razak yang membina muafakat sesama kepelbagaian parti yang besar itu, the Grand Coalition itu, hingga lahir satu budaya governance dan budaya development yang baru yang sebenarnya 50 tahun membina, menyatupadukan dan menstabilkan negara ni. Dan dia terbukti jelas makmur kan. Bagi saya this is what the new cabinet kena fikir. Kenapa? Bagi saya you jangan datang dengan pemikiran lama. Pemikiran lama dah buntu dah. Kalau saya cadang, kalau boleh dalam kabinet baru ni, kalau menteri itu yang agak berpengalaman, saya boleh timbalan menteri itu mesti datang pada generasi ketiga sekarang dalam dunia politik, dalam masyarakat, dalam pelbagai bidang. Penyertai kalau saya, Dr. Ong Kam Meng, di antaranya yang dipersoalkan kan, bagi saya no, Tony Puau semua, bagi saya generasi tiga yang dalam politik sekarang dia masih lagi dirosakkan oleh politik alat dan politik etnik dan agama. Dan mereka ni sebenarnya kena pastikan, bukan saya orang politik, dalam dunia pentadbir, dalam dunia dan keguruan, dalam akademik, dalam guru masyarakat sivil perlu diangkat, kerana mereka ini sudah terbina kefahaman yang agak beza daripada otak-otak politik parti-parti kita. Sebab itu bagi saya, di akhirnya kita kena jelas, negara kita ni sudah terbina nilai solidariti bangsa Malaysia. Sudah terbina the culture of governance dan development. Yang kita risau ialah ianya telah dipolitikkan dan sudah menjadi alat manipolitik hingga kan rasuah, nepotism, kronism tak selesai walaupun dengan PM pun. Prof Mansur, kita ada kurang daripada 12 atau 13 hari menuju hari kemerdekaan negara. Negara ini diwujudkan dan juga diasaskan atas dasar muafakat, tolak ansur, toleransi. Itu yang kita warisi daripada bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Prof Mansur menyebut mengenai kebijaksanaan dan juga kewibawaan Allahyarham Tun Abdul Razak untuk membawa dan menyatukan negara selepas 13 Mei. Sejarah-sejarah ini dah ada, ciri-ciri ini sudah ada dan ianya berjaya memacu negara dan juga membentuk negara dengan sinar yang lebih baik. Justru bagaimana kita menggunakan peluang di bulan yang penuh bersejarah ini, sepatutnya kita mengambil peluang ini untuk mewujudkan satu koalisi ataupun gabungan dan juga mesyuarah yang baik supaya akhirnya masalah yang paling getir hari ini, COVID-19, ekonomi, masalah pekerjaan, masalah politik, semua dapat diselesaikan. Adakah itu terlampau idealistik untuk dilontarkan, Prof? Dia bukan idealistik. You either change or perish. Saya persoalan dia bukan idealism. The political stalemate yang kita tak nak ubah tu, that will destroy the politician and the nation. Saya rasa ini benar-benar yang perlu kita sedar. You are a threshold, duduk di hujung tebing kan. Kalau you tak nak ubah, you tak nak reset, you tak nak go back to menggali sejarah pengalaman kita yang dah kita lalui untuk bersama membina muafakat, bertolak ansur, mencari konsensus. Saya rasa we miss. Kita sebenarnya tak kenal diri kita dan tak boleh beri penyelesaian negara bangsa kita pun. Walaupun itu sudah jelas. Tapi kerana kita
sudah terperangkap dengan mentafsir sendiri tentang perlembagaan, tentang rukun negara, tentang sejarah. Akhirnya ramai sangat reluctant Malaysian yang sebenarnya gagal memahami dan mengenali bangsa dia sendiri pun. Itu penyakit kita sekarang. So kita datang dengan pemikiran, oh ini Amerika buat, oh ini Australia buat, oh ini, apa benda ni kita ni? You have your own history, your own political culture, you have your own constitutional untuk memandu kamu. Sekarang bunuhlah ego-ego kamu dan letaklah national agenda tu. Biarlah terbina the national conscience dari kamu. It is not a question of idealism. You are now at the threshold. Dah terbukti oleh PS, terbukti oleh PN. Now you are given another chance. You are at the threshold where either you change or you perish. Profesor Dr. Mansur Mohamad Noor, Profesor Kehormat dari Institut Kajian Etnik KITA UKM bersama dengan kami. Persoalan dan juga penghujung perbincangan yang cukup menarik untuk kita lihat dan juga perhatikan. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani Khas pada petang ini. Pandangan yang cukup menarik di situ.